Didik TV KPM. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, hamba sembah pembuka bicara. Sembah berlutut, bersulam sirih, pinang bersama menyambut tetamu. Salam bersambut, menghulur kasih, datang bersama berbicara ilmu. Aiwa, hembus pawana bayu terasa, hati yang retak merasa sepi. Indah buana anugerah Maha Esa, mengapa tidak menjaga rapi? Terima kasih. Usah ditombak ikan belida, berdarah luka, parut berbalam. Andai tamak bersarang di dada, nafsu menggila, perosak alam. Itu dia. Daun selasih di tepi sumur. Dipetik sudah si anak pertapa. Negara bersih, rakyatnya makmur. Alam nan indah, tanggungjawab siapa? Hembus pawana, di malam kelam terhapus resah, dara kencana. Sepakat bersama, cintai alam, kekal indah negara terpesona. Di atas para pisang sesisir, dimakan usah andai dijamu. Usah berkata manis di bibir, mulakan langkah memugar ilmu. Cik Embun, orang berbidan, membakar sabut, buah kelapa. Biar berkurun nyawa di badan, demi bangsa hamba bicara. Itu dia. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang sedang menonton teras di Didik TV KPM. Mungkin tertanya-tanya, kenapa berbalas pantun ni kan? Alright, baik. Saya bersama dengan Cikgu Hizam Abdullah. Untuk pagi ni, kita nak belajar ataupun kita nak ulang kaji sama-sama untuk topik kita, kesusasteraan Melayu menengah atas. Dengan topik kita nak bedah karya. Tapi orang kata, Cikgu, tak kenal maka tak tahu bagaimana kita nak bercinta. Jadi jom kita nak berkenalan dengan lebih dekat cikgu yang akan bersama dengan kita pada pagi ini. Jom kita saksikan profil guru ini. Itu dia, kita ada Cikgu Muhammad Hizam Abdullah, Guru Kesusasteraan Melayu Komunikatif SMK Sanglang Simpang 4 Perlis. Itu dia. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Seronok dapat berpantun dengan Cikgu. InsyaAllah. Ini melambangkan bahasa jiwa bangsa. Itu Cikgu. Ya, saya. Sebab kita masih lagi nak kena membudayakan norma baharu. Dalam fasa pandemik COVID-19 ini, kami dah jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan juga memakai pelitup muka. Dan sekarang ni Cikgu, kita ada gel pembasmi kuman di atas meja untuk kita gunakan sama-sama. Silakan Cikgu. Terima kasih. Ini sama-sama kita nak putuskan rantaian wabak penularan COVID-19. Cikgu dah guna, saya pula nak guna. Jadi kepada anda, mungkin kalau kat rumah tak ada sanitizer, boleh basuh dengan air dan juga sabun lah untuk sama-sama kita nak membasmi kuman. Baik, kita dah sanitize tangan kita Cikgu. Kita boleh buka pelitup muka. Okey. Itu dia. Wah, handsome Cikgu kita kan. Bila kita dah buka, boleh masukkan dalam bekas masing-masing lah. Yang penting jangan buang merata-rata sebab bila kita pakai tu dah ada kuman, macam-macam Cikgu, betul? Bakteria dan sebagainya. So kita tak nak lah disebabkan kita dah mendatang mudarat pada orang lain. Cikgu sebut pasal kesusasteraan Melayu menengah atas dengan topik bedah karya. Sebenarnya apa yang nak di-highlightkan Cikgu untuk topik kita kali ini Cikgu? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Murid-murid satu Malaysia, alhamdulillah. Juga mungkin rakan-rakan guru, juga peminat-peminat kesusasteraan Melayu Malaysia. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kerana beri peluang kepada saya sekali lagi sebenarnya untuk bersama dalam membicarakan sedikit. Jadi kesusasteraan Melayu ni adalah satu mata pelajaran yang berkaitan rapat dengan membaca karya-karya teks-teks yang hebat, karya agung, karya-karya daripada dulu hingga ke sekarang dan masa kini dengan pelbagai tema dan persoalan yang sangat menarik. Jadi dalam konteks ini, pelajar-pelajar atau murid-murid di peringkat menengah atas, tingkatan 4, tingkatan 5 yang mengambil mata pelajaran elektif ni, tak semua yang berpeluang sebenarnya. Betul. Walaupun dia minat membaca, dia hebat, tapi hanya sebahagian. Jadi mereka terpaksa untuk mengkaji, menganalisis,
macam doktor juga mengkaji bentuk badan manusia, pelajar KMK kena kaji teks. Jadi mereka terpaksa membedah karya. Itu dia. So akan ambil daripada ialah kita nak memahami sesuatu perkataan juga sebenarnya, macam dalam kesusahan mungkin ada juga bahasa-bahasa kiasan cikgu kan. Ya, betul. Yang mungkin kadang-kadang ada orang dia macam kurang minat cikgu. Macam mana cikgu? Ada orang macam susahlah sebenarnya kesusastraan Melayu sebab tak sama macam percakapan kita, tutur kata kita dalam komunikasi. Macam mana cikgu? Yang susah tu sebenarnya hanya pada orang kata di luaran saja. Tapi di dalam sendiri tubuh manusia tu sendiri ataupun di siapa saja memang ada gaya bahasa tu tadi. Seperti tadi ucapan tadi dalam bahasa Inggeris. Tiada masalah sebenarnya. Jadi kita ni merupakan masyarakat Malaysia yang majmuk. Kita ada bahasa macam-macam, bahasa daerah, bahasa dialek dan sebagainya. Jadi bukan satu soalan, cuma ilmu nanti, ilmu sastra itu sendiri bila mereka belajar, mereka akan faham, insya-Allah. Hendak seribu daya, ya, betul. Tak hendak seribu dalih. Ya, baik, kita dah dapat pandangan daripada cikgu berkenaan dengan kesusastraan Melayu menengah atas ni dengan topik kita bedah karya. Tapi kita nak tahu juga apa pandangan rakan-rakan kita dekat luar sana berkenaan dengan kesusastraan Melayu ini. Jom sama-sama kita saksikan video ini. Saya memilih subjek kesusastraan ini kerana subjek ini mudah untuk difahami dan mudah untuk mencapai target kecemerlangan. Subjek ini mengajarkan tentang elemen sastra seperti plot, tema, pengajaran, nilai, pewatakan dan sebagainya. Saya salah seorang calon SPM 2021 di SMP Sarang Perlis. Saya memilih subjek kesusastraan Melayu komunikatif ini kerana subjek ini mudah difahami dan saya berminat dengan subjek ini. Saya mengambil aliran sastra sebab cara yang diajar oleh Cikgu Izam sangat-sangat enjoy dan mudah difahami sebab bahasa sastra ni dia nak dekat sama dengan bahasa Melayu. Itu dia cara Cikgu Hizam mengajar sangat-sangat sempoi antara kata-kata pelajar kita berkenaan dengan kesusastraan Melayu ni cikgu. Tapi betul juga dalam kita memahami bahasa ni sebenarnya ada perkara-perkara yang perlu kita selami cikgu. Ya, maksud yang nak disampaikan, apa jua yang nak disampaikan sudah dapat kita fahami dengan jelas dan tepat. Baik cikgu, mungkin kita boleh mulakan cikgu. Kelas saya pun tak sabar sebenarnya, dulu tak berpeluang cikgu nak ambil kesusastraan Melayu. So kali ini saya jadi pelajar cikgu yang barulah untuk pagi ni. Silakan cikgu. Baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ataupun saya akan cuba bantu sebenarnya saya share ataupun saya kongsi satu teknik belajar yang mudah untuk pelajar-pelajar atau murid-murid yang mengambil KMK dan mungkin juga murid-murid lain yang turut sama pada pagi ini. Kita akan lihat bagaimana kita menggunakan teknik bedah karya dalam cerpen Kami Akan Mati Lin. Okey, so kita akan melihat cerpen ini nanti. Okey, so untuk yang pertama ni saya sediakan sedikit lakaran. Sebenarnya lakaran ni dalam sastra ni merupakan ada macam hubungan adik-beradik sebenarnya. Dia tak lari jauh. Okay, jadi di sini kalau kita lihat di peringkat yang di atas tu, kita ada lihat satu gambaran yang indah tentang keindahan alam sekitar. Kita ada batu karang yang cantik dengan air biru. Kemudian kita ada hidupan-hidupan laut, ikan-ikan berenang-berenang dan kita ada juga beberapa dengan buih-buih di dalam laut tu. Jadi dasar laut ni sangat indah dan sangat cantik. Dan kita melihat bahawa manusia yang menghargai alam akan merasa gembira biasanya. Mereka akan ke dasar laut melihat dan mereka akan merasa sayang kepada alam sekitar. Namun, apa yang berlaku jika api marak membakar alam ini? So, inilah kesan-kesan yang akan berlaku kepada alam sekitar itu. Kita lihat pencemaran alam sekitar, sampah-sampah yang akan merosakkan alam. Mungkin ini aktiviti-aktiviti laut juga. Benda-benda mencuri karang-karang laut. Begitu juga dengan pembuangan sisa-sisa daripada kilang-kilang ke sungai. Di pencemaran ini akan mengakibatkan bahawa apa yang indah tadi akan hilang. Yang ini kita tak mahu. Betul juga. Jadi murid-murid akan dapat lihat bahawa daripada gambaran ini jelas menunjukkan bahawa cerpen ini sebenarnya ada dia punya gambaran yang cuba disampaikan. Ada isu. Jadi sastra itu peranannya di situ. Apa isu yang disampaikan, jadi pelajar-pelajar atau murid-murid akan lihat di sini dan kita akan buat kajian. Yang ini tadi kata kita lihat bahasa untuk bagaimana kita nak memahami daripada bahasa itu sendiri. Tapi bahasa ini adalah bahasa lukisan. Okey. So kita akan lihat dari segitulah. Jadi sebenarnya sastra ni juga kalau kita lihat mengapa penting.
daripada isu tadi, daripada gambar, isu yang disampaikan, penulis-penulis di Malaysia ni sangat hebat. Okey, mereka menyampaikan suatu maksud menggunakan bahasa saja, tapi sampai ke hati, menusuk kalbu, air mata boleh mengalir. Kita lihat daripada pengalaman hidup, memberi peringatan kepada orang lain, okey, dapat tauladan dan panduan hidup, kemudian disampaikan dalam berbagai bentuk karya. Okey. Kemudian kalau kita lihat ada dua perkara yang penting juga, bahawa ada perbezaan berita dengan sastera. Berita ialah apa yang disampaikan secara tanpa tokok tambah, berita yang benar, okey. Kemudian disampaikan seadanya, secara dilaporkan untuk mendapatkan maklumat. Tetapi dalam sastra, kadang-kadang kejadian sebenar itu ditambah dengan teknik-teknik. Kalau kita lihat pelbagai isu atau cerita, cara disampaikan. Dan kemudian mempengaruhi pembaca, mempengaruhi audiens dan sebagainya. Okay? Dan kemudian ada satu yang penting di situ. Dalam berita tak ada, iaitu pengajaran dan nasihat yang nak disampaikan. Okey. Kemudian kalau kita tengok selain daripada itu, pelajar-pelajar KMK juga pada hari ini kena faham. Kenapa kamu ambil KMK? Kamu terpilih. Hari ini juga saya nak beritahu dalam masa yang ringkas, kamu akan diberi peluang untuk mengembangkan intelek, emosi, imajinasi dan teknik dalam kehidupan, dalam ilmu dan sebagainya. Jadi jangan takut, okey. So hari ini kita akan belajar bagaimana kita nak melihat. So hari ini cikgu bagi tumpuan kepada apresiasi sastra. Jadi kita akan belajar sebenarnya 3 bab ataupun 3 pembahagian 3, iaitu apresiasi, pembangunan insan dan pengkaryaan. Tapi cikgu akan tumpukan kepada apresiasi sastra. Jadi di sekolah sekarang ni, cikgu kalau nak mengajar, cikgu kena cerita nak ajar apa hari ni, okey. So murid-murid hari ni kita belajar ni banyak ni sebenarnya, Azhar. Tapi sebenarnya tak ambil semua. Cuma hari ni dalam masa yang sangat ni saya cuba habiskan ke semua ini. InsyaAllah saya cuba bantu semua murid-murid. Antaranya ialah yang pertama ni, mengenali dan memahami elemen sastra. Jadi elemen-elemen yang ada, ini elemen-elemen dia. Okay? Kita ada sinopsis, tema, pemikiran, plot, binaan, teknik plot, watak perwatakan, latar masyarakat, latar masa, latar tempat, gaya bahasa tadi, sudut pandangan, nilai, pengajaran dan juga akhirnya penghasilan karya. Okey. So tanpa membuang masa, kita terus kepada teks kita. So isi teks kita hari ini adalah tentang kami akan mati Lin. Tajuk dia pun alamak, nak mati ni. So siapa yang akan mati ni kita tengok nanti. So ini adalah karya Saroja Tevi Balakrishnan. Terima kasih kepada penulis. Okay. So apa yang cuba disampaikan ialah, okey, saya ringkaslah, mungkin murid-murid kita belum membaca, ada yang dah baca, mungkin tak ingat, jadi cikgu baca sikit. Dia kisah tentang batu karang yang menceritakan kehidupan laut dengan pasir yang pantai yang putih, batu karang yang indah, ikan-ikan yang banyak. Okey. Kemudian kita akan lihat bahawa berlaku peristiwa pertumpahan minyak, pencemaran, okey, pembuangan sisa-sisa kilang dan sikap tamak manusia. Yang sedih tadi ni, okey, kami akan mati. Siapa yang mati ni? Jadi batu karang teringat pada kekasihnya. Ni kadang-kadang ada isu di sekolah. Sebab dia katakan Lin adalah kekasih batu karang. Betul ke manusia bercinta dengan batu karang? Saya tinggalkan persoalan ini untuk murid-murid bincang di sekolah. Itu dia. Wanita yang mencintai dan menghargai alam sekitar, terutamanya keindahan pantai dan laut. Okay? Jadi alam laut ini sentiasa memberi sumber rezeki kepada manusia seperti ikan dan sebagainya. Okay? Kemudian namun segelintir manusia mula tamak mencuri karang dan kemudian ada satu watak yang diwujudkan, iaitu Cakar dan Daka. Dia buka kilang di tepi sungai, dia bubuh longkak air buangan sisa-sisa buangan tu ke dalam sungai. Okay, ini yang jadi masalah. Kemudian alam menjadi sering menjadi tempat manusia mencari rezeki, mula menjadi masalah. Jadi mereka cuba mencari siapa nak tolong kami. Manusia itu bernama Lin sebenarnya. Okay? Dan akhirnya manusia terus mencemar alam walau sudah banyak suara yang menyuruh agar menjaga keindahan alam sekitar untuk diwarisi generasi akan datang. Itu persoalan yang cikgu tinggalkan. Saya pun tertanya-tanya ni, siapakah Lin yang sebenar? Kan kalau ada kesempatan nak juga berkenalan dengan Lin tu. Tapi cikgu, kita tinggalkan macam cikgu saya tadi, kita tinggalkan persoalan ini kepada anda semua, untuk saya dan anda semua. Kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini menjawab siapakah Lin yang sebenarnya. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali dalam Teras di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik cikgu, saya daripada tadi pening cikgu siapa Lin. Macam mana cikgu? Mungkin kita teruskan pembelajaran kita akan tahu siapa Lin yang sebenar. Silakan cikgu. Baiklah murid-murid sekalian. Jadi dalam kita belajar pada hari ini dan selama dalam kelas nanti murid-murid kena faham bagaimana kita nak tukar daripada cerita tadi kepada bentuk nota ataupun yang perlu pelajar murid-murid jawab dalam peperiksaan ataupun murid-murid menulis nota untuk memahami cerita. Jadi di sini cikgu tunjuk satu contoh iaitu satu contoh 5 fakta bagaimana kita memahami perwatakan, persoalan, nilai murni, pengajaran, latar masyarakat. Jadi kalau kita lihat satu peristiwa, Lin dan nenek moyang sangat mencintai dan menghargai alam sekitar dengan menghargai keindahan batu karang. Jadi murid-murid sebelum kita belajar tu murid-murid kena tahu macam mana kita nak tulis nanti. Jadi persoalan mencintai keindahan alam sekitar. Jadi isu yang nak disampaikan. Jadi bila masuk nilai murni, nilai mencintai alam sekitar. Jadi bila masuk pengajaran pula nanti kita hendaklah mencintai keindahan alam sekitar. Jadi masuk pula latar masyarakat, di masyarakat yang mencintai alam sekitar kerana ada Lin dan nenek moyang ni. Jadi kemudian perwatakan Lin tadi. Kita tak mau jawab lagi Lin tu Azhar. Cuma kita nak bagi tahu Lin seorang yang cinta akan alam sekitar. Jadi murid-murid sekalian mesti memahami juga kaedah untuk kita menulis perkara-perkara penting dalam kesusastraan Melayu komunikatif. Okey. So hari ini kita nak teruskan bagaimana kita nak bedah karya. Okey, kita fokus perkara ini yang penting. Okey. Jadi apa yang penting adalah kita ambil buku teks kita. Jadi kita ada buku teks Kubentang Selai Peta, dalam tu ada cerpen. Cerpen Kami Akan Mati Lin. Jadi kita letakkan dan kita baca dan kita analisis, kita bedah karya. Jadi bedah karya ini sebenarnya kita baca, kita lihat, kita kaji, kita analisis sebaik mungkin. Macam mana kita analisis, okey? Jadi saya petik sedikit sajalah kan. Kalau kita nak petik satu buku ni mungkin panjang sikit. Betul. Jadi cikgu, okey, sebelum kita masuk kepada menganalisis cikgu, kita nak persilakan cikgu rakan-rakan kita yang hadir daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Alor Merah Al-Ustaz Kedah cikgu. Jauh cikgu. Adik-adik kita ni daripada Kedah. Baik, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Boleh unmute mic. Sihat ke semua? Alhamdulillah. Kalau kata orang Kedah, sok tak pagi tadi? Alhamdulillah. Okey, baik. Cikgu, kita berkenalan dengan adik-adik kita dulu sebelum kita masuk kepada analisis. Alright, kita nak berkenalan dengan adik-adik kita. Ada 4 orang daripada SMK Alor Merah Al-Ustaz Kedah ni. Kita persilakan adik Nur Ain dulu, boleh ke? Silakan. Salam. Saya Nur Ain dari SMK Alor Merah. Alor Merah. Okey, baik, terima kasih Ain. Kita teruskan dengan Farah. Silakan Farah. Nama saya Farah Zaikis binti Ibrahim dari sekolah SMK Alor Merah. Itu dia, terima kasih. Dan Siti Aida. Nama saya Siti Aida binti Razlan dari SMK Alor Merah. Alright, dan terakhir satu-satu kumbang di situ. Kita persilakan Faris. Nama saya Muhammad Faris bin Muhammad Feroz dari SMK Alor Merah. Tu dia, terima kasih banyak Faris. Itu dia cikgu. Saya nanti dalam 3 ni adakah ada yang nama Lin, tapi tak ada cikgu. So, baik. Semua okey kalau kita teruskan? Okey, semua ready dan semua dah bersedia cikgu. Kita teruskan dengan nak menganalisis cikgu. Silakan cikgu. Okey, jadi murid-murid SMK Alor Merah, apa rindu nak cakap Kedah juga. Walaupun saya orang Negeri Sembilan sebenarnya. Okey, so murid-murid sekalian, kita lihat bagaimana kita nak menganalisis teks melalui bedah karya. So apa yang kita perlu buat ialah yang pertama kita fahamkan tadi apa aspek apresiasi yang hendak kita cari. Ini dipanggil apresiasi dia, aspek elemen dia. Okey, dalam elemen apresiasi. So kita lihat dalam elemen ni ada persoalan, gaya bahasa dan teknik. Jadi macam mana kita nak bedah karya? Jadi kita bedah karya, sekarang ni kita lihat teks, okey. Jadi murid-murid di SMK Alor Merah nampak Jadi kita baca dan kita tengok kedada butir-butir pasir akar-akar kami, kita baca sampai habis. Sekarang ni yang pertama kita bincang persoalan. Jadi kita faham persoalan ialah isu yang hendak disampaikan. Jadi apa isu dia? Isu dia kita kena baca. Kemudian kalau kita tengok dekat sini, kedada butir-butir pasir akar kami menjalar menusuk perut bumi dan kukuh membina diri agar anak-anak ikan dan polip. Dia ada perkara-perkara seperti anak ikan dan polip ni kalau kita lihat ni menunjukkan bahawa alam sekitar. Dan ada anak ikan, kita teringat Nemo. Kita tengok batu karang yang melentok ditiup arus air laut dan sebagainya. Jadi
di sini persoalan keindahan alam sekitar. Betul tak? Kan? Betul, cikgu. Jadi nampak dia tunjuk dekat situ ada anak ni ikan dan sebagainya. Okey. Kemudian kalau kita tengok, dia minta dua contohnya. Kalau kemudian kita tengok, namun itu dulu, lama dulu. Kini kami cuma mampu mengira arus ombak. Menanti mati. Okey, yang kian hampir lidah rakusnya terjulur menitiskan liur beracun. Jadi liur beracun nak mati, so kita kena kaitkan dengan alam sekitar. Apa yang berlaku pada alam sekitar? Pencemaran alam sekitar, Ya, cikgu. pencemaran sekitar. Jadi isu dekat situ atau persoalan pencemaran Alam sekitar. alam sekitar. Okey? Boleh? Yang tu dipanggil bedah karya. Okey. Yep. Yang mula ni cikgu tunjuk dulu. Nanti pelajar-pelajar murid-murid yang berada di online bersama kita dia akan jawab soalan yang kedua nanti. Yep. Okey, kemudian kita tengok gaya bahasa. Jadi gaya bahasa apa yang disampaikan oleh penulis. Jadi kita kena lihat juga dekat sini. So yang mudah kita tengok. Kita ambil ini butir-butir. Boleh pelajar-pelajar SMK Alumerah. Apa gaya bahasa yang cuba disampaikan? Kita test dulu pagi-pagi ni. Siapakah yang nak menjawab persoalan ini? Itu dia. Hyperbola. Butir-butir. Hyperbola, kata Butir-butir. Kata ganda. Okey, terima kasih. Betul. So, kita ambil yang mudah-mudah. Ada kata ganda dekat sini. Okey. Kata Kemudian ganda. ada juga kata ganda akar-akar. Okey. Kemudian kalau kita tengok dekat sini, yang ni boleh kita ambil. Okey. Kedada butir-butir pasir menjalar, menusuk perut bumi. Menusuk perut bumi tadi bawah hyperbola. Suatu yang digambarkan secara Exaggerate lah. berlebih-lebihan. Dia apa? Berlebih-lebihan. Melampau. Okey. Dan kemudian kalau kita tengok pula, ada perkataan juga dalam karya sastra ni yang diulang. Betul tak kan? Gaya bahasa perulangan, betul? Ya. Ini adalah repetisi kata. Nampak kan? Jadi banyak perkara-perkara ini, gaya-gaya bahasa yang sering diletakkan dalam teks. Ya. Jadi apa yang murid perlu buat, yang ni saya tunjuk ni. Jadi kamu juga perlu buat macam ni. Okey, perlu cari, perlu baca dan inilah cara bedah karya sastra. So maksudnya kalau kata jelaskan 3 gaya bahasa, maksudnya contoh macam tadi sebut bila sebut butir-butir mesti kata ganda. Ya. Dia bagi contoh yang ni lah. Ya. Kalau disebut repetisi mesti kami tadilah. Ya, contoh dan kami. juga the last one adalah hyperbola tadi kepada menusuk perut bumi. Ya, betul. So macam tu kalau jawab tu dapat markah lah, cikgu. Dapat markah ya. Wow, okey. Baik cikgu, kita Okey. teruskan cikgu. Yang ketiga pula memahami teknik penulisan. Ya. Macam mana pengarang menulis karya ini. Jadi kita lihat. Jadi kalau kita baca, kena baca balik semula. Jadi kena lihat dan kalau kita baca kedada butir-butir pasir akar-akar kami menjalar. Jadi pengarang menceritakan secara langsung. Ya. Okey, murid-murid SMK Alumerah, apa teknik dia? Penceritaan secara langsung itu dia punya maksud. Apa dia punya konsep? Teknik pemerian. Yes, okey, itu dia panggil teknik pemerian. Penceritaan secara langsung oleh pengarang. Okey, yang kedua, dia minta dua ni, mesti ada dua. Okey, namun itu dulu, lama dulu. Okey, so bila dia kata namun itu lama dulu, dia telah mengenang kembali. Apa teknik mengenang kembali? Okey. Siapa yang nak jawab? Dia teringat kembali. Mungkin ada pesat tadika sana. Okey, tapi tak apa. Okay. Ya, imbas kembali. Ya. Jadi ini adalah teknik-teknik dalam karya yang murid-murid kena faham. Jadi dia akan dapat menjawab apabila dia memahami ayat demi ayat tu. Itu cara bedah karya dalam sastra ni, kita ambil ayat demi ayat untuk kita faham. Okey, seterusnya. Okey, dekat petikan yang seterusnya pula, yang kedua ni, namun kami tidak melupakanmu kerana kami menganyam benih-benih kasih. Memang cantik ayat dia. Okey. Kami bangsa yang tidak tahu melupakan nilai. Ada bangsa dekat situ. Jadi soalan ni saya bagi. Berikan 5 gaya bahasa. Itu dia. Okey. Siapa yang nak menjawab 5 gaya bahasa? Saya bulatkan. Yang pertama. Apa gaya bahasa agaknya mu? Bukan orang Kelantan je, gua. Ya, bukan. Oh, bukan. So, mu ialah berasal daripada perkataan kamu. Jadi dia jadi mu. Jadi panjang, jadi pendek. Dia pendek kan? Ya. Apa gaya bahasa dia? Sinkope, okey? Sinkope je, gua. Ya, sinkope. Pemendekan kata. Okey, kemudian ada lagi pengulangan kami dekat sini. So, kalau kita bedah karya ni, kita lihat pengulangan kami ni merupakan pengulangan repetisi kata. Okey, boleh Okey.
Dan kita tengok dekat sini juga ada satu perkataan lagi, benih-benih kasih. Benih ni selalunya benih pokok. Ya. Tapi bila digabungkan dengan konkret dengan abstrak, pelajar-pelajar SMK Alor Merah, konkret dengan abstrak, gaya bahasa apa? Hyperbola cikgu. Metafora dia panggil. Maksudnya metafora. Okey. So benih-benih kasih lah metafora. Oh, yang ni metafora. Apa beza metafora dengan hyperbola cikgu? Metafora dia dua perkataan Okey. antara konkret dengan abstrak. Dia jadi satu perkataan tu yang macam benih ni lah, tadi kita tahu Ya. benih pokok kan. Tapi bila jadi benih kasih, dia bukan benih pokok. Ya. Dia sesuatu yang abstrak dah jadi. Okey? Okey, faham Okey. tu. Saya rasa yang terakhir ni mungkin belajar-belajar boleh murid-murid kita yang bersama kita pagi ni boleh tahu, Ya. iaitu perkataan bisa ni. Okey. Gaya bahasa apa? Kalau Negeri Sembilan, bisa. Bisa. Kalau Malaysia panggil bisa ulang. Tapi Bisa kalau kita ulang. tengok ayat ni, kerana kami tidak bisa. Okey, siapa nak jawab? Bisa. Saya nampak macam Faris nak menjawab tu. Ya, silakan Faris. Cuba. Bisa. Okey. Nak bisa ke bisa? Enggak bisa. Tapi cikgu, apa kata kita bagi peluang dan ruang untuk pelajar-pelajar kita bisa mengulang kaji balik, refresh balik apa yang nak disampaikan ataupun nak dijawab persoalan ini. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teras di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Itu dia. Kita masih lagi dua perkara ni tengah orang kata apa bingung di kepala ni cikgu. Lin dan juga bisa. Kan. Tapi cikgu, izinkan saya menjawab cikgu sebagai anak murid cikgu yang baru. Silakan, Kalau Azhar. salah mohon betulkan saya cikgu. Ya, insyaAllah. Okey. Kalau bisa ni cikgu, Ya. sebab selalu kita dengar perkataan Indonesia. Tadi pun cikgu macam bagi hint-hint lah. Enggak bisa. So kalau gaya bahasanya saya sebut bahasa asing cikgu, betul tak cikgu? Ya, ini adalah bahasa asing atau bahasa Indonesia. Oh, itu pun termasuk dalam gaya bahasa cikgu? Ya. Oh, Jadi ini okey. adalah satu percampuran budaya, percampuran bangsa dan sebagainya. Kita sering gunakan perkataan-perkataan yang cantik. Biasa kita gunakan dalam teks lah. Banyak boleh akan gunakan. Okey. Baik, insyaAllah. Silakan cikgu. Ya, seterusnya kalau kita lihat perkara yang kedua murid-murid sekalian ialah kita nak melihat nilai. So nilai ni adalah elemen dalam KMK. So nilai ni perkara yang baik. Yang ada tak perkara baik dalam cerita ni? Ada cikgu. Cuba kita tengok. Ya. Nilai setia kawan. Ya, bagus lah. Jadi yang ni merupakan satu bentuk bagaimana murid-murid kena faham. Kadang-kadang penulis ni dia dah letakkan ataupun dimasukkan nilai itu secara terus. Itu nilai setia kawan. Dekat mana nilai setia kawan? Jadi dalam teks kita lihat, ya dekat sini perkataannya. Jadi ini dipanggil maklumat yang datang secara langsung. So kita faham cerita dia, nilai setia kawan. Okey. Kemudian kita lihat mungkin benih-benih kasih ni atau peristiwa kasih. Ya. Mungkin kita boleh ceritakan tentang nilai kasih sayang. Okey. So kita akan dapat daripada bila kita baca, kita faham teks, kita macam bedah lah sebenarnya kan. Walaupun tak ada pisau, tak ada darah yang keluar. Jadi kita analisis satu persatu kita akan dapat lihat. Okey, yang terakhir ni lah siapakah kami dalam petikan di atas. Jadi kami kalau kita tengok namun kami tidak melupakanmu. Jadi kami ni sebenarnya siapa? Tadi Lin kan? Ni soalan yang kedua. Tapi yang ni kena jawablah. Agak-agak kami siapa? Okey. Siapa yang nak jawab? Macam mana? Kuat Batu sikit. karang. Batu karang. Ya, batu karang. Bagus. Okey. Jadi kami ialah batu karang. Jadi batu karang ni yang telah digambarkan sebagai watak yang terdapat tu yang mencintai Lin dan sebagainya. Okey. Okey. Seterusnya kalau kita lihat petikan yang ketiga, okey, dia menceritakan tentang bagaimana dia ceritakan dia menderita, kenapa dia menderita. Okey, ada banyak beratus-ratus sebab yang kami tidak pasti siapakah antara kawan kamu itu. Kemudian dia kata cakar yang membuka kilang, daka yang mencuri anak ikan. Jadi yang pertama soalan kita boleh lihat untuk kita menganalisis teks ini atau bedah karya teks ini, berikan dua sebab aku menderita dalam petikan di atas. Mungkin murid-murid kena sering ditanya soalan-soalan yang berkaitan dengan teks. Murid-murid kena lihat bagaimana dia nak memahami teks. Jadi kita tanya, kenapa aku menderita? Okey. Kita tanya murid-murid kita bersama. Siapa yang nak jawab? Syed Razmi Mudin. Silakan. Cakap dia buang sisa kilang. Okey, yang pertama bagus Syed. Alhamdulillah. Jadi itu sebab yang pertama penderitaan apabila cakar membuka gelang dan membuang sisa gelang. Yang kedua? Daka mengambil anak-anak ikan.
Ya, yang ni menyebabkan aku menderita. Aku ni ialah batu karang atau alam sekitar dulu. Ingat alam sekitar juga ada perasaan. Bagus. Okey. Yang kedua, B, berikan 3 pengajaran. Kita minta sekali lagi murid-murid kita. Daripada peristiwa tadi, Azhar. Siapakah yang nak menjawab? Apa pengajaran dia? Pengajaran yang terdapat dalam petikan di atas saya juga. Kalau tadi kalau kita dua sebab tadi cakar dengan Dakar punya hal tadi. Apa pengajarannya? Silakan. Silakan. Kena buka mic. Razminuddin. Razminuddin lagi ke? Mungkin ada masalah. Okey, baiklah kalau kalau terganggu di line jauh ni ada start kedah tu. Okey, jadi kalau kita lihat apabila cakar yang membuka kilang dan membuang sisa atau hasil kilang tu ke sungai, jadi ada 2 pengajaran. Boleh tak kita hendaklah membuang sisa kilang ke sungai? Tak boleh. Tak boleh. So, kita janganlah membuang sisa atau mencemar alam kita dengan membuang sisa kilang ke sungai. Okey, yang kedua, kita hendaklah mencuri anak-anak ikan, bawa balik rumah, letak di akuarium, cantik. Kita jangan mencuri. Okey, kita janganlah mencuri anak-anak ikan yang ataupun hasil-hasil laut untuk kita bawa balik ke rumah. Okey, itu pengajaran. Dan yang terakhir, kalau kita tengok persoalan kat sini, jelaskan 2 persoalan. Jadi sebenarnya, ini adalah teknik belajar. Kita baca yang pertama, kita baca yang kedua, dan kita dapat jawab yang ketiga. Persoalan dia sama juga tadi. Apabila dia buang hasil kilang ke sungai, soalan tentang pencemaran alam sekitar. Okey. Dan yang kedua adalah pencemaran ketamakan manusia mencuri alam sekitar. Itu dia. Okey, itu yang cuba disampaikan dalam petikan. Okey. Petikan yang terakhir. Okey, kemudian kita ada 3 soalan juga sini. Yang pertama tadi adalah metafora. Ingat lagi tak? Apa gaya bahasa metafora? Gabungan konkret dan abstrak. Yang memberi maksud yang berlainan. Okey. So kalau kita tengok ada satu contoh. Okey, kita cari contoh. Jadi macam mana kita nak tengok? Kita tengok contoh dia, kau tahu Lin. Okey, kita bukan. Okey, so kita lihat yang ini adalah metafora. Sauh kehidupan. Okey. Jadi saya rasa kalau kita tanya murid-murid kita di SMK Al-Umarah mungkin tak perasan ni sauh ni apa. Tapi kalau tanya pelajar-pelajar yang berada di tepi laut, dia tahu sauh ialah satu bentuk untuk memberhentikan kapal atau dibuang dalam laut. Tapi kalau jadi sauh kehidupan, memberhentikan kehidupan. Apa dia sauh kehidupan kita? Saya rasa penyakit menyebabkan kita tak boleh bergerak, kita akan berhenti. Jadi Saroja Devi Balakrishnan menimbulkan nilai estetik dan keindahan yang sangat hebat melalui beberapa perkataan-perkataan. So kita akan lihat inilah contoh metafora. Okey. Jadi yang kedua adalah berikan 3 perwatakan nenek moyang. Jadi kalau kita kena baca yang ni dipanggil bedah karya ni, nenek moyang itu jarang sekali menyakiti kami. Seorang yang baik. Okey. Mereka tidak membuang segala-galanya. Seorang yang bertanggungjawab. Kan? Nenek moyang ni bertanggungjawab dan juga dia tak tamak tidak tamak. So, mereka lah tidak tamak. Yang ni yang cuba disampaikan. Dan akhirnya dia berkaitan dengan nilai murni. Sebenarnya amat mudah. Faham teks. Kita akan dapat jawab soalan apa sahaja. Okey. So setakat ni kalau kita tengok persoalan-persoalan berkenaan dengan cerpen ini semua diambil memang petikan teks yang diberikan cikgu. Ya, kalau kita sentuh sikitlah peperiksaan lah kan. Yang pelajar murid-murid semua satu Malaysia ni takut kan, cikgu lagilah takut. Kenapa sebenarnya tak payah takut sebenarnya. Kita belajar apa yang kita perlu belajar, ilmu itu. Jadi ilmu tu kita pindahkan atas kertas peperiksaan. Tak ada masalah sebenarnya. Jadi bukan satu isu takut dan sebagainya. Saya rasa kita belajar. Semasa kita belajar ni kita kena faham. Jadi kita kena analisis. KMK ni kena bedah karya, kena analisis. So bila mana kita faham teknik macam perwatakan, nilai murni, gaya bahasa tadi tu, didatangkanlah cerpen yang macam mana sekalipun tetap boleh keluar kan cikgu. Kita ada 10 cerpen Azhar. Wow. Jadi murid-murid kita yang special ni kita ada 10. Kita belum masuk sajak lagi, ada 26 sajak dia orang kena baca. Memang dia orang bakal jadi doktor yang hebat. Amin.
Baik cikgu. Okey, dan akhir sekali saya rasa ini akhir sekali lah. Jadi bagaimana kita nak mengesan juga, ini satu tips lah daripada cikgu hari ini. So daripada peristiwa tadi. Jadi yang ini kita dah daripada petikan tadi, daripada teks kita jadikan petikan, daripada petikan kita jadikan pula satu bentuk ayat. Daripada ayat ni kau tahu Lin, antara mereka itu ada satu golongan yang telah alpa dan terlupa akan kesetiaan kami kepada mereka. So nilailah kesetiaan. Okay? Pengajaran kita hendaklah setia kepada seseorang ataupun dalam perhubungan. Yang latar masyarakat yang perempuan atau setia. Ini perbezaan konsep dia. Jadi tema dia juga adalah tentang kealapan manusia dalam kehidupan. Jadi begitu juga dengan yang kedua ni. Jadi kita lihat perkara-perkara ini murid-murid kena beri perhatian dalam kelas. Jadi guru-guru masa bercakap, murid-murid kena ambil perhatian. Macam hari inilah murid-murid walaupun nampak agak gangguan teknikal, tapi saya rasa mereka beri perhatian. Jadi kita faham teks, kita tahu konsep macam Azhar kata tadi, kita tahu cara untuk kita menulis jawapan dalam peperiksaan. InsyaAllah. Itu dia. Okey. Dan akhir sekali dekat sini pada hari ini, kita boleh lihat sebenarnya kita boleh bedah. Yang ni yang kita nak bedah. Yang kita nak keluarkan organ-organ dalaman elemen-elemen sastra tu. Okey, termasuklah perkara baru iaitu berikan pandangan kritikan anda terhadap peristiwa alam sekitar. Boleh tak kita tanya pendapat? Saya rasa kalau boleh saya dapat pelajar-pelajar yang menyertai saya hari ini daripada SMK Al-Lumrah. Apakah pandangan anda tentang alam sekitar dan cerita ni? Cerita Lin. Mungkin terjawab Lin tadi. Apa pandangan anda? Siapa yang nak menjawab? Ataupun mungkin cikgu nak pilih seorang cikgu? Saya tak kisah siapa pun boleh, insya-Allah. Kita bagi peluang. Okey. Apa kata kita dengar mungkin daripada pelajar-pelajar wanita. Mungkin kalau boleh saya pick, saya izinkan saya pick. Silakan Azhar. Sebab Lin tak ada, so saya ambil Ain. Okey, silakan Ain. Pandangan positif. Yang pertama. Ya. Silakan Ain. Apa pandangan anda tentang alam sekitar Ain? Perlu dijaga, perlu buang sampah dalam alam sekitar? Ataupun biarkan saja juga? Ya, silakan. Kena jaga alam sekitar. Ya, betul. Kena jaga alam sekitar. Pandangan yang baguslah, kena jaga alam sekitar. Cara nak jaga tu kita boleh ikutlah kempen ke, jangan buang sampah. Dan kalau kita tengok pun kalau di sungai di negara kita juga kerajaan pun telah meletak papan tanda menjaga alam sekitar, jaga alam sekitar, dan itu satu seruan yang sangat-sangat baik, sangat-sangat baguslah. Baik cikgu, kita dah dapat hampir tahu siapakah Lin yang sebenar, tapi misi belum selesai sebab belum terjawab secara rasminya siapakah Lin. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teras di Didik TV KPM. Bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, kita hampir terjawab misi kita siapakah Lin yang sebenar. Tapi sebelum itu cikgu, kita persilakan cikgu untuk sambung cikgu kelas kita. Okey, bukan saya nak sambung apa. Yang terakhir sekali lihat sini yang menarik KMK ni. Ini murid-murid SMK Al-Lumrah yang bersama kita pada pagi ni dan yang lain di Malaysia. Yang ni yang menarik. Berdasarkan cerpen Kami Akan Mati Lin, adaptasi. Cerpen tersebut menjadi sebuah syair 6 rangkap. Kita dah bincang cerita Pala Kinda alam sekitar tu, cakar dakar. Ada yang buka berubah di dalam online gitu tu. Tapi jangan takut, saya tinggalkan sebagai kerja rumah. Bincang buat 6 rangkap. Sebenarnya ini adalah kerja khusus juga sebenarnya. Mereka akan dinilai nanti. Untuk setiap pelajar. Ya, daripada teks tukar kepada syair. Okey. Dan yang seterusnya, apa yang kita belajar tadi murid-murid, apa yang kita dah buat tadi, kita dah bincang sebenarnya walaupun terdapat beberapa perkara yang perlu kita selesaikan. Jadi kita dah selesaikan kan. Jadi kita letakkan itu sebagai satu dalam bentuk nota ringkas. Okey. Yang ni macam toyol sebenarnya ni. Jadi saya gunakan istilah toyol bukan apa. Dulu kita belajar kita guna toyol. Okey, jadi kita panggil kad imbasan, kita letak apa yang kita dah study, apa yang kita dah keluarkan, kita dah bincangkan tadi, kita letakkan satu tempat. Jadi nota kita kemas. Jadi kita nak menghadapi apa saja, okey. Jadi kita ada semua bahagian-bahagian yang kita nak belajar. Okey. Kita ada perkara-perkara, kita warnakan, kita indahkan nota-nota kita dan kita akan
nak baca pun seronok. Jadi teknologi ni kita boleh letakkan dalam handphone dan sebagainya. Okey. Jadi murid-murid boleh melaksanakan ataupun menggunakan contoh seperti yang saya telah buat ni untuk lebih menarik dalam pembelajaran. Itu dia. Baik cikgu. So alhamdulillah kita hari ini dapat belajar berkenaan dengan kesusastraan Melayu dan kita dapat bedah karya cerpen cikgu. Apa nama tadi? Kami akan mati. Kami akan mati Lin. Baik cikgu. Sebelum tu kita nak tanya juga sebab saya ni sekarang ni saya tadi tak puas hati cikgu sebab selagi misi saya tak dapat cari siapa Lin yang sebenar. Jadi boleh tak kalau kita nak tanya pelajar cikgu? Silakan. Okey. So mungkin okey kita nak tanya kepada pelajar-pelajar kita tapi sebelum tu cikgu kan izinkan saya apa nama ni bagi pandangan saya cikgu. Kalau setakat daripada apa yang cikgu ajar, yang cikgu daripada awal tadi sampailah sekarang ini, saya rasa Lin tu mewakili bangsa ataupun masyarakat yang mencintai alam sekitar. Adakah betul? Maksudnya dia bukanlah mewakili satu individu sahaja. Betul tak cikgu? Ya, sebenarnya Lin ini adalah satu watak yang dilukis, digambar, dilakar oleh Saroja Tevi tadi, penulis tadi. Jadi dia menunjukkan, dia menuding jari kepada Lin itulah sebenarnya saya pun Lin. Bukan Lin tu Nur Haslinda, Haslinda ke Lin apa Linza ke apa ke. Lin itulah kita semua. So kita kena bertanggungjawab menjaga alam sekitar. Itulah indahnya gaya bahasa cikgu. Kadang-kadang saya daripada awal tadi dia tanya siapa Lin. Saya duk ingat tadi macam cikgu cakap tadi lah. Lin tu Linda ke apa Lin lah kan mewakili seseorang individu yang bernama Lin. Tetapi sebenarnya Lin tu merujuk kepada sesuatu bangsa ataupun sesuatu masyarakat. Kalau macam cikgu mungkin cikgu boleh kongsikan sikit cikgu sebelum masa sangat mencemburui. So mungkin sebelum kita mengakhiri kenapa kalau kita tengok dalam gaya bahasa biasanya dia akan digunakan satu perkataan yang merujuk tidak direct kepada bangsa. Dia akan gunakan satu watak yang mewakili bangsa ataupun mewakili masyarakat ataupun mewakili sesuatu perkara yang nak disebut. Takut nak jawab ni. Ya, cikgu. Saya bukan sastrawan tapi saya seorang guru biasa tapi dari segi ilmu sastra ni kehebatannya ialah menggunakan menggambarkan perkataan daripada benda perkara-perkara lain. Ini kehebatan orang Melayu daripada dulu lagi. Semenjak zaman Hang Tuah lagi. Takkan Melayu hilang di dunia. Jadi bukan dia kata orang Melayu ni akan pupus, bukan. Hilang di dunia ni akan keluar sebagai bangsa yang dihormati. Jadi dalam sastra ni perkataan-perkataan sastra ni memang ada simbolik. Ada berbagai bentuk makna, rasa dan ada juga kata-kata yang mungkin dia kata lain, dia jawab lain, ditunjukkan Lin tadi lain. Kadang-kadang dalam sastra, dalam puisi, dalam sastra bunga. Dia cerita pasal bunga. Bunga bukan bunga yang ada di taman. Dia kata meminang. Hari ini datang ke rumah untuk meminang bunga di taman. Pergi ambil pasu bunga, ambil bawa balik. Bukan bunga tu. Jadi ini sebenarnya kehebatan sastra. Jadi saya mengharapkan murid-murid juga menjadi orang yang lebih hebat di dunia dan di akhirat insya-Allah. Itu dia. Baik, terima kasih banyak cikgu atas perkongsian dalam sesi pembelajaran kita pada pagi ini yang mana kita dapat belajar sama-sama berkenaan dengan kesusahan Melayu. Baik, cikgu mungkin rumusan cikgu berkenaan dengan apa yang kita belajar daripada awal tadi sampailah sekarang ini mungkin untuk pelajar-pelajar yang sedang menonton di Google Meet dan juga mereka yang berada di rumah insya-Allah. Silakan cikgu. Untuk yang terakhir ini saya merumuskan bahawa yang pertama baca teks. Kita tak boleh lari. Itu adalah kitab. Kita kena baca, kita kena faham, kita kena buat aktiviti bedah karya, kita analisis dan sebagainya. Buatlah perbincangan, bergaduhlah dalam kelas. Bukan bergaduh bertumbuk, bergaduh tentang isu. Siapakah Lin? Carilah punca. Dan kemudian kita akan lihat bahawa apa yang murid akan dapat. Ini sebenarnya dah terkandung dalam DSKP kita. Kamu sebagai seorang murid, kamu perlu menjadi apa? Yang terbaik ialah menjadi 6 ini. Murid memahami dan menganalisis pengarang, jenis fungsi, ciri macam kita buat tadi. Dengan membuat kritikan terhadap karya pada tahap tekal, terperinci dan menjadi teladan. Ini adalah tahap yang perlu dicapai sepatutnya. Kalau boleh semua murid yang mengambil KMK capai tahap yang tertinggi ini. Okay. Dan kemudian jaga solat. Sebagai seorang Muslim, jaga solat. Kemudian hormati ibu bapa, hormati guru, jaga diri. Pandemik kita yang berlaku sekarang ni. Tapi tetap belajar. Moto saya usaha
tangga kejayaan. Itu dia, usaha tangga kejayaan, satu motor yang sangat-sangat baik dan kita mengharapkan semoga semua pelajar yang menonton di Google Meet dan juga berada di rumah, Allah permudahkan dan juga diberi kejayaan sukses dunia dan akhirat. Baik, saya tak nak lengahkan masa sebab kita akan akhirkan dengan satu deklamasi sajak daripada Cikgu Muhammad Hizam Abdullah. Dan kepada anda, sampai berjumpa lagi, kita bersama dengan Cikgu Hizam. Kata bukit kepada jentolak Muhammad Faizal Said. Kata bukit kepada jentolak, barangkali kau tidak pernah tahu bukit ini penuh hingar dengan dentuman peluru. Di sini sejarah pernah mencatat sengketa, kuasa melapah rasa kasih dan saudara. Hari ini kau datang dengan hingar deruman, masih kau kuburkan sejarah itu. Kata jentolak kepada bukit, memang aku tidak tahu, malah tak ingin ambil tahu, aku menderum kerana wang. Kata bukit kepada jentolak, barangkali kau tidak tahu, aku ialah pasak kekuatan. Manusia salah kerana berseteru dengan alam. Lihat tanahku yang menggelonsor, lihat dada kerikil yang kotor. Hari ini kau datang dengan rakus cakaran, mahu kau tanamkan asfalt itu. Kata jentolak kepada bukit, memang aku tidak tahu, malah tak ingin ambil tahu, aku menderum kerana wang. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM